الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسولنا الأمين المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di atas muka bumi Dia. Dan Allah beri kepada kita kesempatan untuk beribadat kepada Dia. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita masih berada pada ayat yang ke-36 surah Al-Baqarah. Sambungan daripada apa yang kita baca. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Maka syaitan telah mentergelincirkan mereka berdua, iaitulah Adam dan Hawa daripada syurga, dan telah mengeluarkan mereka berdua daripada merasai nikmat yang berada dalam syurga. Di mana kata Ibnu Ashur, seakan-akan ayat ni memberi satu kerugian kepada anak Adam. Jadi apabila Nabi Adam terkeluar daripada syurga, jadi seolah-olahnya menampakkan kita ni rugilah. Rugi. Sepatutnya kalau tak sabit Nabi Adam keluar daripada syurga, kita pula ni duduk dalam syurga. Tak? Tak apa, kerana terkeluar daripada syurga, rugilah, nampak pada zahir. Nampak pada zahir. Tapi sebenarnya ini perancangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebalik nampak rugi itu sebenarnya ada untung yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita sebagai anak cucu Nabi Adam. Cuma kita ni tengok pada zahir, hakikatnya Allah yang Maha mengetahui. Ruginya lagu mana? Ruginya ialah kerana Nabi Adam tidak mendengar nasihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendengar nasihat Allah dan tidak aku kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bersungguh-sungguh untuk mengekalkan ataupun istiqamah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pada zahir. Pada zahir, jangan kita melihat pada zahir itu. Itu nampak pada zahir lah. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah dalam keadaan Nabi Adam yang terkeluar daripada syurga bersama dengan Siti Hawa, maka di sana ada satu tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada kita. Orang masuk tentera, dia ada kawak dia. Dia ada kawak dia, dia ada pembarisan dia, dia ada latihan dia. Latihan itu tengok pada zahirnya memenatkan. Siapa dia yang pernah dipupuk semangat zaman-zaman dulu. Siapa dia yang pernah pergi dipupuk semangat zaman-zaman dulu, maka dia rasalah saya di antara salah seorang yang kena dipupuk semangat zaman-zaman dulu. Daripada kawasan pupuk semangat itu, dia lepas kita pukul 7 pagi untuk merentasi 7 butir bukit dengan sedikit makanan. Lalu diberi pada kita satu kompas untuk kita ketua diberi kompas, anak buah ni dia ikut belakang. Naik bukit, turun bukit, naik mokbel, turun mokbel, tergeleluk dalam mokbel. Ada makanan dia bagi sikit je, air pula sikit je. Tubik pukul 7 pagi, sampai tempat penempatan kita asal pukul 9 malam.
semaya dalam mu'mbai, jumpa zuhur, semaya zuhur situ, ya Allah, sangat memenatkan. Tetapi apabila kita sudah daripada kawak, sudah daripada program, barulah kita melihat Allah hebatnya program itu. Dari segi kita mental kita, dari segi semangat kita, daripada daya juang kita, tengok pada zahir begitulah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni dia beri satu kepada kita ialah tarbiyah, dia panggil latihan. Tarbiyah kepada dia tarbiyatul adawah. Dia ada tarbiyah ruhiyah, tarbiyah jiwa kita, tarbiyah jasadiah kita, tarbiyah latihan body kita. Kita tengok orang yang belajar silat, taekwondo ko apa dia dah hak Cina tu. Siapa pekat berjalan atas kaca, siapa pekat berjalan atas api, siapa pekat mandi dengan air dengan minyak yang panas, tengoknya ya Allah sangat-sangat menyakitkan. Tapi apabila keluar ke medan, maka dialah yang hebat. Latihan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita satu tarbiyah al-adawah. Apa makna tarbiyah al-adawah? Latihan permusuhan. Latihan permusuhan. Latihan perseteruan. Seteru dengan siapa dia? Seteru dengan iblis. Seteru dengan syaitan. Allah beri kepada kita satu latihan melalui apa dia? Melalui yang pertama sekali yang telah dilalui oleh Nabi Adam, bagaimana dia berseteru dengan syaitan. Akhir sekali dengan tipu daya syaitan, maka Nabi Adam terkeluar daripada syurga. Maka di dunia ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi Adam satu tarbiyah bagaimana nak lawan syaitan, bagaimana nak lawan iblis. Maka akhir sekali Nabi Adam berjaya di dalam tarbiyah ini. Maka dia tinggalkan warisan-warisan itu kepada kita, supaya kita teruskan latihan tarbiyah ini untuk berlawan dengan syaitan sebagai penebus kepada keterlupaan Nabi Adam kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya bani Adam, لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27, Allah kata pada Ya bani Adam, hi anak-anak Adam. Siapa dia anak Adam itu? Kita lah di antaranya. La yaftinannakumus syaitan. Jangan sekali-kali kamu difitnahkan oleh syaitan. Jangan sekali-kali kita diterhasuk oleh syaitan. Jangan sekali-kali kita diterpesona oleh godaan syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah berjaya mengeluarkan kedua orang tuamu daripada syurga, iaitulah Adam dan Hawa. Hasilnya yanzi'u anhuma libasahuma, hasilnya tercabut pakaian keduanya. Maknanya apabila Nabi Adam makan buah yang diharamkan oleh Allah, Siti Hawa makan buah yang diharamkan oleh Allah, artinya mereka jadi tak khabar kedua. Apabila tak khabar, cabut pakaian kedua. Keduanya cabut pakaian. Liyuriyahuma sawatihima, supaya masing-masing dapat melihat aurat masing-masing. Ini di antara kerja buat syaitan. Maknanya permusuhan kita dengan syaitan ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak rakyat kepada kita ada beberapa perkara yang kita kena jaga. Kalau kita tak jaga benda ni, dia akan jadi rosak. Yang pertama sekali, jaga makan ni. Jaga makan ni. Sebab dengan makan ni itulah yang menyebabkan Nabi Adam tak khabar. Dan kita lah ni pun, kalau bakih makan ni jadi rosak kita lah ni tau. Darah tinggi, kecil manis, lembah jatuh, buah pinggan, macam-macam. Tak.
Kau banyak penyakit, kau tubik ubat. Kau makan ubat, kau banyak penyakit. Berpunca daripada mana? Berpunca daripada makan ni. Orang zaman dulu mati kerana lapar, lah ni mati kerana kenyang. Tak, itu makan ni. Makan ni yang merosakkan kehidupan kita. Makan ni di antara punca rosak kita. Yang kedua, syaitan ni dia akan tipu daya kita tentang aurat. Sebab itulah apabila Allah kata apa dia? Az-zani, apa dia? Az-zaniyatu waz-zani, penzina lelaki perempuan dan penzina lelaki, apabila sabit kesalahan dia hendaklah hendaklah disebab sebanyak 100 kali sebab. Allah sebut az-zaniyatu, orang tino dulu. Kenapa dia? Kerana orang tinonlah punca berlakunya perzinahan. Di mana puncanya? Iaitulah apabila dia tak jaga aurat dia. Dia dedah aurat dia. Engkau sek-sek jantan ni orang panggil apa? Mata keranjang. Tak? Mata keranjang. Jadi dia tak ada tengok. Apabila tengok, mulalah nafsu dia membara. Maka sebab itulah aurat adalah punca kedua rosaknya manusia. Berdasarkan kepada ayat yang disebut oleh Allah, dan inilah Allah nak ayat kita. Ni dua punca rosak manusia. Sebab itulah anak-anak kita jangan duk kebiakan, duk lok pakaian terdedah, anak tino, anak jantan, walaupun umurnya masih lagi baby, masih lagi budak-budak, masih lagi kanak-kanak, maka jaga aurat mereka supaya tidak dimulakan dengan pakaian yang mendedah aurat. Apabila dia besar, dia akan dapat jaga pakaian-pakaian mereka. Maka apabila dapat jaga pakaian mereka, hak luar jaga, hak dalam pun akan terjaga. Selamat kita. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu yarakum. Syaitan ni dia dapat melihat kita. Wa qabiluhu, dia dengan sek-sek dia boleh tengok kita, dia nampak kita. Dan kita duduk kuliah subuh hari ni pun dia nampak kita. Dia tengok tu aku tidur tu. Kita pergi apa dia, pergi siup di telinga dia sikit biar jenera. Kita pun kolak nak jenera. Dia mari atas masjid pun dia mari. Sebab itulah apabila kita baik dia lari seperti mana orang yang ketuk, kata Nabi, lari. Maknanya kita kata lari tegak sapotek lari. Maka apabila habis baik dia mari pula. Dia tengah sembahyang subuh, cacah jenera molek-molek ada. Hak jenera satu hal, hak khoya satu hal pula. Allah bagi ni pula dia baca surah sejadah la ilaha illallah. Dahlah waktu subuh lewat. Dahlah waktu subuh lewat. Sejadah pula. Allah, ya kitanya janji dah dengan saya nak kita ganu, tolak pukul sekian-sekian, lambat baca. Muju mari sembahyang Jumaat juga. Hak tak mari sembahyang Jumaat tak tahu. Syaitan punya pukulan. Tu. Maknanya dia nampak kita. Duduk mana, duduk gambar dia. Wa qabilu, dengan sek-sek dia nampak kita. Min haitsu la tarawnahum, sedangkan kamu tak nampak mereka. Kalau salah Tuhan kita nampak syaitan dengan iblis berkali pas, saya tak mari sejid hari ni. Minit cokoh atas tangga sejid pakai dak lah. Tak. Orang nak lalu jenis nakut katu ni kan. Nak lalu ke tepi kubur, ya Allah, takutnya. Dan sebab apa? Takut mengosek. Di masjid saya satu hari tu, hujan kita ni. Waktu subuh, sebelum subuh, bulan puasa. Tok Imam kita ni dia tua dah, mati dah Tok Imam ni. Dia qiyamul lail di masjid. Orang lain tak pergi, dia pergi sore dia pukul 3 pagi dia pergi. Dia qiyamul lail di masjid. Nak qiyamul lail, krik bunyi pintu sejid. Bunyi, sekarang tak bunyi. Dia ingat kau angin biasa. Lepas tu semayalah dia. Dia ketuk pintu sejid pula. Teh ketuk pintu. Lepas tu imam ni teruskan semayang. Dia ambil pintu, dia katok pintu, dekam. Berkanjar tu imam. Berhenti lalu semayang tu imam. Tengok pintu tutup, tapi bunyi dekam bunyi. Tu di masjid saya. Tu atas masjid tu adik kakak. Atas masjid. Satu hari Tok Bilal
kampung saya masjid Tok Bilal tu ada lagi, masih lagi Tok Bilal lah. Dia pergi subuh, nak pergi bel lah, nak pergi sejal lah, bukan nak pergi bel lalu, nak pergi siaga tu. Jadi dia janji kenyo depan masjid saya tu ada pokok tinggi sangat pokok tu. Lepas tu dia tarik pokok tu ujung ke atas tu sampai atas tanah, atas jalan raya. Balik lalu Tok Bilal. Nak ayak punya dia khenaknya. Lepas tu bunyi bunyi. Lepas tu saya pun sapalah sejik dah. Tok Bilal pun mari teh. Dia pun duk ita atas pokok tu. Kata dia ita ke apa dia? Pelik saat ni dia kata. Dia kata ujung tu liuk pakai atas jalan ni, dia ujung liuk pakai atas jalan. Ujung duduk atas jalan ujung. Saya pergi suluh dengan telefon tu. Tengok patuh jula atas ni. Patuh jula. Ngosek. Siapa kelan ni ngosek lagi, siapa nak gigi? Sebab satu hari tu saya silap tengok jam. Memang darah pukul 2 pagi lah. Kita pun tengok Allah jam subuh lah, dekat subuh lah. Nampak dia masuk dari bilik air tu kat gosok gigi gaduh ambil semuanya tung dia lalu sejik. Siapa sejik tu tak ada orang serabu. Guano subuh tak ada orang serabu. Tengok pukul 2:30 pagi. Balik lalu. Memang takut kena ngosek. Namanya Tok Emil pun takut juga. Tu nak ayat apa dia? Kita tak nampak dia tapi takut. Min haitsu la tarawnahum, di mana kamu tidak dapat melihat. Kalaulah Allah beri kita dapat melihat dia, maka pendek kata tak mari sejiklah kita pada hari ini. Itu kerja syaitan. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kata Allah, kami jadikan syaitan yang menjadi wali, menjadi pemimpin, menjadi kekasih lilladzina la yu'minun, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kita kena jaga-jaga, sebab syaitan ni lagu-lagu mana pun dia akan kerja cari jalan mengasuh dan mempersonakan kehidupan kita atas dunia sehingga kita menjadi sahabatnya di dalam neraka. Waliyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ba'dukum li ba'din adu. Ni tarbiyah adawah, tarbiyah permusuhan. Ya Allah Subhanahu wa taala minta supaya kita bermusuh dengan mereka. Ba'duhum li ba'din adu, di mana sebahagian daripada kamu akan bermusuh dengan sebahagian daripada yang lain. Daripada bermusuh dengan syaitan. Kadang-kadang syaitan pula daripada kalangan manusia bermusuh dengan manusia, hak yang berbentuk syaitan. Maka ini tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita, jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan mereka dalam kehidupan kita ni. Pertarungan kita dengan syaitan berterusan sampai ke bila-bila sehinggalah kita dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, satu hadis Nabi an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laula Hawwa'u lam takun unsa zawjaha dahr. Nabi kata, kalaulah tidak kerana perbuatan Hawa, kita panggil Hawa, kita panggil Siti Hawa, dan hak nama sebenarnya adalah Hawa, sa'du huruf wa, Hawa. Laula Hawa lam takun unsa zawjaha dahr. Nabi kata apa dia? Kalaulah tidak kerana perbuatan Hawa, Siti Hawa tu, maka tidak akan ada isteri yang durhaka kepada suaminya sampai bila-bila. Dan maknanya Allah nak ayat sini bahawa isteri ni
Dia tak dengar kata tok lelaki dia. Isteri ni kadang-kadang dia mengkhianati suaminya. Maka sebab tu kalau kita tengok cerita Nabi Adam ni, kisah Nabi Adam ni, dekat awalnya Iblis mari jumpa dengan Adam dulu. Iblis mari jumpa dengan Adam dulu. Iblis gahaya Adam dulu. Tapi dekat awalnya Adam tak sih. Maka Iblis mari ikut Hawa. Hawa terpesona dengan godaan Iblis. Akhir sekali Hawa mari jumpa dengan Adam. Ada kalah dengan Hawa. Kita orang jantan dengan syaitan boleh tak kira dengan bini selok lalu. Dengan bini selok lalu. Bekin-bekin Firaun bunuh anak-anak jantan rakyat dia hak baru dilahirkan. Arah perintah mana-mana wanita yang mengandung, mana-mana wanita yang melahirkan anak pada tahun tersebut hendaklah dibunuh. Anak-anak yang wanita-wanita yang mengandung hendaklah diambil nama, tengok tarikh dia bila, lepas jumpa tarikh dia ambil anak bunuh. Sebab apa? Sebab penasihat dia kata tuanku akan dicabar oleh anak lelaki yang lahir pada tahun tersebut. Buat peraturan. Maka mak Nabi Musa ni dia mengandung dan dia tidak buat laporan, dia susu. Dia lahir, maka bersalinglah mak Nabi Musa kepada Nabi Musa. Maka lagu mana nak buat ni peraturan ni, lagu mana nak elok bodoh gitu, takut pegawai mari di rumah cek macam ke zaman-zaman dulu pakai apa dia, pakai radio, tak ada lesen zaman dulu, ingat tak? Radio pakai lesen dulu berapa riyal setahun? 10 riyal, 5 riyal 5 riyal setahun tak silap saya zaman-zaman dulu, pakai radio, pakai TV. Pegawai mari cek pakai nektar. Ayuh pakai lari lalu royak kanuk. Kalau pegawai tanya ada tak radio, kata tak ada. Dia kata tak ada. Tanya ayah, kata ayah tak ada juga. Kena ke anak je ni betul-betul pegawai tanya ayah ada. Ayah ada, cuma ayah royak tak ada. Ada tak pakai rumah ni radio? Ada, tapi ayah royak tak ada. Kena denda pula situ. Jadi mak Nabi Musa bimbang takut pegawai mari, maka Allah mengilhamkan kepada mak Nabi Musa supaya buat satu kotak, dubuh Nabi Musa dalam kotak, peranyuk dalam air. Maka peranyuklah dalam air. Maka mak Nabi Musa royak pada kakak Nabi Musa, mu tolong kita tengok adikmu tu peranyuk manalah dia. Maka dia pun pergilah ke tepi sungai, tak ada jauh-jauh nak pergi tepi sungai, takut orang perasan, duduk jauh-jauh tengok apa dia, ujung-ujung mata kotak tu anyuk di mana. Tengok-tengok kotak tu anyuk di kalah tepat dengan Firaun duduk tengah mandi. Siapa di kalah tu setuk situ, maka Firaun duduk tengah mandi, tengok-tengok kotak berapa. Lalu ambil kotak, buka, tengok-tengok ada anak jatuh. Beking, Firaun ni beking. Dia ambil anak tu nak rumbah, lalu dia ambil Nabi Musa tu. Betul lah pada masa tu Asia ada isteri dia. Asia kata jangan. Kita ni tak ada anak jatuh. Jangan bunuh dia, kita pergi. Dia tak kalah awal kita pergi dalam istana. Dia tak kalah awal kita sebab kita jaga dia. Hak beking tadi pakai pergi lalu. Ya awi. Sebaik-baik Firaun dengan bini kalah. Wak naik dalam istana. Wi susu orang tu tak si, wi susu orang ni tak si, hak tu tak si, hak ni tak si. Kakak dia hendak luar istana tu dapat maklumat. Musa ni tak si nyusu dengan orang. Maka kakak dia masuk dalam istana, jumpa dengan pegawai istana, nak jumpa dengan permaisuri. Maka diizinkan jumpa, lalu beri pandanganlah kepada permaisuri, lagu mana tuanku kalau kita ajak satu ada orang kampung, dia ni boleh menyusu orang, cutera dengan dia. Dah cutera dengan dia. Jadi permaisuri kata, Asia kata, wak mari. Maka dia panggillah mak Nabi Musa tu. Maka apabila panggil mak Nabi Musa, maka
Wilah susu, isak selalu cok isak. Gemuk dia. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Asiah kata, dah kalau gitu kak, muduk dalam istana lah, nyusu anak aku ni, anak akak dia ni. Mak Nabi Musa kata tak boleh. Rumah tu adik-adik ramai lagi, anak-anak ramai lagi, lembu pun siapa nak jaga. Dah kami bagi siapa nak jaga, nak cerupuk siapa dia kalau aku duduk istana. Dah ginilah kata mak Nabi Musa, kalau aku tengok rumah lagu mana? Mikir punya mikir. Asiah kata kecek dengan Firaun, okey beres lah. Tapi dengan syarat mu pegang setakat 2 tahun ya, sebab masa nyusu 2 tahun. Lepas 2 tahun mu kena atas. Oh beres. Nah. Maka setelah menyusu sampai 2 tahun, maka wakil daripada istana pergi jumpa dengan mak Nabi Musa, sila serah anak akak aku ke istana. Nah. Maka apabila gitu gak sek-sek istana ni buat persiapan lah untuk menyambut kedatangan anak dia ni. Rekah ceritanya orang panggil lah Nabi Musa 2 tahun. 2 tahun ni boleh mulut dah boleh kecek dah. Wak masuk dalam istana dengan sambutan besar-besar lah. Firaun pun ambil lalu lah muka anak akak dia. Dah. Apabila ambil Nabi Musa, muka budak 2 tahun nakal lah. Dia buah lah bodoh atas kursi. Dia pun dia janggut Nabi Musa dia senjih. Dan Nabi Musa pergi janggut Firaun dia senjih. Ya kawan ni backing. Dah apabila senjih tu kat dia sakit kat Allah, maka pergi Nabi Musa nak rembah lalu punya backing. Budak ni aku rembah kali. Aku gak tekuk kali budak ni. Jadi nak bunuh Nabi Musa ni, mari Asiah kata baik. Dia budak lagi, tak tahu khabar satu lagi, tak kena ambil kira. Kalau pula situ Firaun, bodoh tak jadi nak bunuh. Buktinya budak dia ni budak kata budak, kita uji dia. Kata Asiah. Lagu mana uji? Ambil bara pisau, ambil roti suti, beri kepada musuh hak mana dia pilih. Maka apabila beri kepada Nabi Musa yang berumur 2 tahun, Nabi Musa nak ambil roti. Nabi Musa nak ambil roti. Kemudian dikatakan bahawa dia malaikat Jibril tepis tangan Nabi Musa daripada ambil roti. Lalu Nabi Musa pun terambillah bara api. Ambil bara api lalu bubuh di mulut dia. Apabila bubuh di mulut dia, maka lidah Nabi Musa terkena bara api. Apabila terkena bara api, maka cacaklah lidah Nabi Musa. Maka Asiah berkata pada Firaun, tengok, dia tak ambil roti. Kalau dia budak cerdik, dia ambil roti. Tapi dia ambil bara api. Tadi dia buat kepada abang, tarik janggut dia tak cerdik. Orang tak kira budak-budak gini. Sebab itulah dia kakak sekalian, lidah Nabi Musa ni dia cacak sampai ke mati. Telo. Sebab itulah Nabi Musa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya ada pembantu dia untuk jaga diri cakap, translator, penterjemah. Maka Allah melantik Nabi Harun, adik-beradik Nabi Musa, menjadi tukar terjemah, tukar kecek dia. Sebab itulah Allah kata idhab ila Firaun, pergilah jumpa dengan Firaun, berdakwah dengan Firaun. Maka Nabi Musa tak segi sebab dia tak boleh nak kecek. Lalu Nabi Musa berdoa pada Allah supaya lantik pembantu. Maka Allah lantik Nabi Harun. Maka kedua-dua pergi jumpa dengan Firaun untuk berdakwah. Tapi nak ayatnya ialah orang jantan ni kalah dengan orang tu. Tak tahulah hak sini lagu mana, tak tahu berkali sini hebat lah. Jadi maknanya Nabi kata laula Hawa, kalau tidak kerana Hawa, lam takun unsa zawjaha dahra, maka tidak ada wanita yang akan mengkhianati suaminya sampai ke bila-bila. Baik. Kenapa dinamakan Hawa?
Sumiyat Hawa li'annaha ummu kulli hayyin. Dinamakan Hawa ialah kerana ibu kepada setiap yang hidup. Hawa ni mana kehidupan. Maka sebab tu dinamakan Hawa, kerana dia adalah tempat dia punca kepada sumber kehidupan. Artinya retina ni adalah tempat melahirkan kehidupan, melahirkan anak-anak. Maka sebab itulah orang retina ni dia nak yang terbaik. Sebab tu kalau kita kata apa dia, nak didik anak bermula daripada mula memilih isteri. Itu nak mendidik anak. Sebab apa? Sebab isteri lah punca kehidupan anak-anak kita. Kalau boleh isteri yang salihah, insya-Allah anak-anak kita jadi soleh. Tapi kalau boleh isteri yang tidak salihah, tok laki lebas taruh mana pun anak, insya-Allah tak jadi soleh. Sebab apa? Sebab dia melahirkan daripada perut wanita yang soleh. Maka sebab itulah orang tina mestilah suami mesti mencari isteri yang soleh. Baik. Kemudian mana kesilapan Siti Hawa? Jahat ke Siti Hawa ni sebab pekat durhaka pada tok lelaki? Dok jahat. Janganlah pula kita kata jahat Siti Hawa ni. Dok. Dia Allah ni cerita ni adalah apa dia orang panggil skrip yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Allah Subhanahu Wa Taala buat skrip ni adalah nak menggambarkan kehidupan kita manusia. Kehidupan kita manusia lagu mana? Allah nak gambarkan biasanya orang jantan ni dia akan kalah dengan isteri. Lepas tu pula Siti Hawa ni dikatakan khianat. Bukan khianat seperti mana kita. Dia khianat ialah kerana dia terpesona dengan tipu daya iblis. Memang kita ni terpesona, tak nanti kau retin orang jantan pun terpesona. Dah. Kita ada dah kereta, tiba-tiba tu beli kereta baru, agak-agak tak perasan kau nak beli. Orang ada piti dia tengok kereta baru, kereta baru beli, tak habis lagi insurans bayar. Baru setahun kereta baru hok kita beli. Tapi tu beli kereta baru hok lagi, berasa seponok pulak hok ni. Dah. Sebab apa? Sebab kita terpesona. Dunia ni terpesona. Allah nak menggambarkan bahawa inilah kehidupan dunia. Dan Allah beri gambaran cerita Nabi Adam dengan Hawa inilah sebagai satu gambaran. Inilah kehidupan dunia. Inilah skrip yang Allah Subhanahu Wa Taala buat supaya manusia berhati-hati. Sebab itulah Allah beri pada kita satu gambaran. Gambaran apa dia? Gambaran kehidupan dunia. Maka kamu kena bermusuh dengan musuh kamu. Ini tarbiyah yang Allah beri pada kita. Siapa musuh kita? Syaitan. Siapa musuh kita? Iblis. Siapa musuh kita? Nafsu kita. Maka Allah beri sebagai persiapan al-isti'dad. Inilah benda yang kamu hadapi atas dunia. Sebagaimana tuk kamu hadapi, sebagaimana nek-nek kamu hadapi, sebagaimana hubungan antara tuk dan nenek kamu. Inilah gambaran kehidupan. Maka Allah beri gambaran ni sebagai kita berhati-hati. Baik. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata apa dia? Nabi kata fajahada Adam fajahadat zurriyatuhu wa nusiya Adam fanusiyat zurriyatuhu wa khatiya Adam fa khata'at zurriyatuhu. Nabi kata Adam mengingkari perintah Allah. Gapo dia mengingkari? Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu menghampiri pokok ni. Tiba-tiba Nabi ada pergi makan. Maka apabila Adam mengingkari perbuatan Allah, maka zuriat juga akan mengingkari perbuatan Allah. Wa nusiya Adam, lalu dilupakan kepada Adam. Nusia. Sebab tu kan di antara doa kita, doa kita apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa kita Allahumma apa dah? Allahumma Allah apa dia?
apa dia, nusitu, apa dia, Allah tak ingat doa tu. Quran jadi lupa Quran. Allah tak ingat. Baik, tak apalah. Jadi Nabi menggunakan ayat nusia dengan bina majhul. Kita ngaji bahasa Arab, bina majhul. Maksud bina majhul ni ialah dilupakan. Maka Nabi Adam ni, dia bukan dia sengaja lawan perintah Allah. Allah kata wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kamu menghampiri pokok ni. Tiba-tiba Nabi ada pergi makan, bukan dia yang lupa, dia dilupakan. Siapa yang melupakan? Allah. Kenapa Allah buat gini? Ialah Allah, sepakat kata tadi, Allah buat skrip. Allah nak supaya bukan Nabi ada duduk dalam syurga, Nabi ada disinggah dah dalam syurga. Sebab Nabi Adam ni Allah jadikan untuk jadi khalifah di bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah di ketika Allah berfirman pada para malaikat, aku nak jadikan khalifah di bumi. Artinya Adam ni nak dijadikan khalifah di bumi, tapi letak dalam syurga dulu sebentar, tempat transit. Kenapa Allah letak dalam syurga sebentar? Ialah kerana Allah nak tunjuk pada Adam, ni tempatmu hok akan datang. Selepas mu duduk atas dunia, ni tempat dudukmu. Allah nak tunjukkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun tengok, Allah hebatnya syurga, nikmatnya. Maka Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga dengan perancangan Allah. Lalu Nabi Adam digoda oleh iblis dengan perancangan Allah. Nusia, lalu Nabi Adam lupakan peringatan Allah tadi. Sebab apa? Allah racang nak letak Nabi Adam di dunia. Maka sebab tu kita ni kadang-kadang kita baca Quran. Saya satu hari tu masa duduk mengaji mulalah, buat praktikal dakwah. Saya ambil pengajian dakwah, buat praktikal dakwah. Saya ambil praktikal dakwah, 2 praktikal saya untuk menghasilkan untuk dapat diploma. Satunya adalah saya ambil praktikal dakwah saya bersama dengan golongan-golongan maknya. Monyuh hok jatuh jadi tino. Mana dulu kawasan daerah Teguh Abdul Rahman, Kuala Terengganu, situlah tempat kumpul sesek monyuh zaman dulu. Ada seorang hamba Allah tu, dia bahasa diri dia Kak Syam. Kak Syam nama dia. Jatah Kak Syam pun jatah. Umur dia apa? 41 masa tu dia. Pukul 12 malam, pukul 1 malam. Saya pergi situ tak kena ingat lah saya, sebab saya ada lesen daripada pekat universiti. Pekat Kuzar, masa duduk ngaji Kuzar dulu. Enggak, saya ni nakal. Kak Syam tengok betih kali. Dia berjata. Saya pun selok kaiskok dia. Bulu betih berjeronggong, bulu betih. Kata tenok wano apa dia, bulu berjeronggong bapak jatah. Alah, jangan. Dia tepis tangan saya dah. Yang keduanya, tempat praktikal saya adalah di Ulus Sayak bersama dengan orang asli. 2 minggu saya duduk sana. Nak ayat apa? Nak ayatnya, dia mari ngadu pada kami lah. Dia kata kami ni semayang tak. Dia kata buat apa tak semayang? Dia tahu, dia kata tak ada orang mari mengajar. Tak ada orang mengajar. Jadi kita pun duduk 2 minggu situ mengajarlah Al-Fatihah. Mengajar Al-Fatihah tu, nak ayat Allah lupakan kita. Tengok kita nak baca semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ajar dia. Siapa ingat lo ni? Dia baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya duk tengok dia membaca berapa. Saya celong. Dia ulang. Orang asli tu dia ikut Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ingat kawan surah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia ingat. Kita nak baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Kita pun rasa pelik. Aku baca berapa, mengajar berapa dia. Akhir sekali kata, salah mengajar tu. Dah kok mana betul? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah lupakan kita. Dan ayat itu Allah lupakan kita. Maka sebab tu Nabi Adam ni dilupakan. Maka apabila Nabi Adam dilupa, maka zuriat dia lupa. Sebab tu adik kakak kita ni dalam bahasa Arab dia panggil insan ataupun annas. Daripada perkataan apa? Daripada perkataan nasiyah. Apa makna nasiyah? Lupa. Acu teradik kakak tak mari semaya sejik, boleh 4-5 ni hari, tak mari dengan kuliah 4-5 ni hari, agak-agak semangat ada beribadat. Tak semangat, ia jadi lupa lah, ia jadi malah lah, ia jadi itulah. Ya kita haji ni sebab kita duk cah bateri sana. Semaya 5 waktu tak tinggal jemaah. Kuliah subuh, kuliah goi, orang mengajar goi tu mengajar goi, kita mari semua sebab tu duk cah. Batu kita ni tak lupa. Tapi acu teria tinggal majlis, lupa lalu. Quran hak kita duk baca semua tu, acu teria kita tinggal, kita tak ngulai, kita akan lupa. Maka Nabi kata, Nabi ada lupa, kita pun jadi lupa. Yang ketiga Nabi kata pada, apabila Nabi ada buat silap, kita pun buat silap juga. Nak rayaknya apa dia? Nak rayaknya manusia, inilah sifat-sifat dia yang digambarkan oleh Nabi Adam. Maka inilah yang akan kita hadapi, yang sedang hadapi. Baik, Nabi menceritakan perdebatan, bukan perdebatan, dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Nabi kata ihtajja Adam wa Musa. Nabi Adam dengan Nabi Musa berhujung. Faqala lahu Musa, lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, anta Adam alladhi akhrajataka khati'atuka minal jannah. Engkau wahai Adam, ni dia kecek dengan ayah dia, engkau wahai Adam, dengan sebab dosamu lah yang menyebabkan kamu keluar daripada syurga. Dengan sebab dosamu lah yang menyebabkan kamu dikeluarkan daripada syurga. Maknanya Nabi Musa marah pada Nabi Adam. Kamu jadi gini ni, kalau tak mu, aku tak duduk atas dunia, aku duduk dalam syurga dah. Tapi kamu jadi gini, berhadapan dengan Firaun, berhadapan dengan Haman, berhadapan dengan bagaimana aku sedang dibunuh, dimusuhi, nak dibunuh, macam-macam aku ni. Kamu marah Nabi Musa pada Nabi Adam. Kalau tak gitu, kita duduk dalam syurga belakang. Faqala lahu Adam, lalu Nabi kata, Nabi ada jawab, anta Musa, hei Musa, allazi istafaka Allah birisalatihi wa bikalami. Allah telah melantik kamu menjadi rasulnya, dan Allah telah menjadikan kamu boleh kecek dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Turi Saina. Dalam peristiwa menerima kitab Taurat, Nabi Musa kecek dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kecek, jangan kita gambar apa kita kecek ni bobe. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Dah lagu mana Tuhan kecek dengan Nabi Musa? Tu kerja dia, tak sudah memikir panjang. Summa talumuni ala amrin, mu cerca aku, mu marah ke aku, mu murih ke aku, mu kata ke aku, amrin qaddara alayya qabla an ukhlaq. Mu tahu pada ya Musa, apa yang berlaku antara aku dengan iblis yang menyebabkan aku dikeluarkan daripada syurga, ini benda yang telah ditakdirkan oleh Allah sebelum aku dijadikan lagi. Kita ni adik kakak yang mari ni cokoh atas masjid ni, Tuhan tulis dah daripada azali lagi dah. Yang boleh hidup pada hari ni, Allah tulis dah daripada azali lagi dah. Apabila Allah buat makhluk yang pertama, di antara yang pertama adalah kalam. Lalu Allah buat kalam, lalu kalam tanya pada Allah, hei Allah, aku nak tulis gapo ni? Lalu Allah kata, uktub maqadira khulqi, dan tulis takdir-takdir makhluk aku.
maka dia pun tulis sosok. Termasuklah yang ditulis itu adalah apa yang berlaku antara Adam dan Iblis yang dikeluarkan daripada syurga. Lalu ada kata apa yang berlaku ni, benda yang telah ditakdirkan oleh Allah. Mu jangan cerita aku main-main. Dan mu jangan melihat kesilapan aku. Ini adalah skrip Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah strategi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata aku lupa. Sebab tu nusi aku dilupakan. Siapa yang melupakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Mu jangan cerita aku main-main. Oh, Nabi kata apa dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adam Musa marratain. Maka Nabi Musa benar dalam perdebatan ini. Nabi Adam benar dalam perdebatan ini. Maknanya Nabi Musa tak ada jawab apa. Sebab apa? Sebab ni benda yang berlaku di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kata Ibnu Katsir, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa sebab memainkan peranan yang besar dalam menentukan bahagia ataupun celaka seseorang. Sebab berlaku gapa-gapa dengan sebab. Dah berlaku dengan gapa-gapa dengan sebab. Maka Nabi Adam terkeluar daripada syurga dengan sebab ke mana? Dengan sebab termakan buah yang diharamkan. Maka sebab tu ada dua perkara dalam kehidupan kita ni. Satu dia panggil al-qadar, satu dia panggil as-sabab. Al-qadar adalah takdir daripada Allah. As-sabab, sebab adalah daripada perbuatan kita. Maka sebab duduk di bawah takdir. Kita kadang-kadang tau, modal cukup nak nego ni berapa modal? 1 juta. Ya, 1 juta. Nak nego berapa dia? Nak buka supermarket. Ya, bangunan ada dah. Sewa, pergi jumpa dengan owner, becek, jumpa dengan pegawai, sign agreement apa semua sekali, nak sewa kedai, berapa sebulan bayar? 10,000, apa tu 20,000 sewa sebulan. Modal kita berjuta-juta, wak masuk barang. Sebab untuk kita nak nego, sebab untuk kita berjaya. Maka wak masuk barang apa semua sekali, habis berjuta-juta, tiba-tiba orang tak mari. Dah, pekerja bayar setiap bulan 1,000, 2,000, 1,500. Dah, bayar. Pegawai kita bayar habis semua sekali. Pitih kau suruh. Sebab ada dah. Tapi takdir yang mengatasi sebab. Allah yang menetapkan bahawa buatlah sebab secara mana pun kalau aku tak izin, maka takdir aku mengatasi sebab kamu. Sebab tu dia kata sekalian, orang yang beriman pada Allah, dia letak pada takdir lebih besar daripada sebab dia. Tapi orang yang tidak beriman pada Allah, dia akan menyalah takdir dengan sebab dia. Dia menyalah takdir. Bapa aku jadi gini, bapa aku jadi. Sebab apa? Sebab dia tak faham takdir Allah mengatasi sebab dia. Sebab itulah antara sebab dengan takdir, kita kena letakkan takdir lebih besar daripada sebab. Kita sakit, boleh sembuh dengan sebab makan ubat. Orang mari jual ubat, belilah bang, belilah poci, belilah moci. Ubat kita ni, profesor buat ni, pakar perubatan buat ni, tak ada dah di Malaysia, dia seorang aja pakar perubatan. Semua doktor, semua perawat gingadak dia belakang. Anak murid dia 100,000, dia dekat fakulti, dia kaji, masuk buat di Amerika ni, makmah dia ni. Tak ada di Malaysia. Dengan piala ubat dia. Tak ada steroid apa semua sekali. Kita pun belilah. Berapa suti ubat? 1,000 suti harga dia. Semua orang makan, sembuh berapa dengan izin Allah. Orang tu sembuh, orang ni sembuh. Siapa giliran kita pun makan. Suti tak jadi, 1,000 habis. 2 butir tak jadi, 2,000 habis. 5 butir habis, 5,000. Tak ada kesegah apa-apa. Tu hak jual kata, makan lagi. Habis botol. 30 butir sebotol. Kalau 1,000, 30,000. Tak jadi gapo. Sebab apa? Takdir mengatasi sebab. Maka orang yang beriman pada Allah,
dia beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang keberapa tu? Rukun iman yang ke-6. Maka dia kata apa dia? Allah tidak memakbulkan kehendak aku, maka aku bersyukur pada Allah. Sebab apa? Sebab kita beriman pada dia. Kita beriman pada dia. Maka sebab tu orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia tak ingat apa yang berlaku pada di dunia, tapi dia ingat tak apa, mu tak beri aku atas dunia, mu beri aku di akhirat. Benda. Baru selesai masalah. Barulah kita tak hidup dalam keadaan yang merengek, apa dia, dalam keadaan yang tak puas hati. Sebab apa? Sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara yang diajar kepada kita, antara qadar dan sebab. Adik kakak sekalian, maka habislah ayat yang ke-36. Ada lagi ayat 36 ni. Kita sama ke dalam pula dah. Wa kunna habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin. Kita sambung pada minggu yang akan datang, baki lagi pada ayat yang ke-36. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.